Assalamualaikum. Tajuk kita pada hari ini adalah 2.2 iaitu tekanan atmosfera. Okey, sebelum ni kita belajar tentang tekanan cecair, di mana tekanan cecair kita belajar sebelum ni adalah disebabkan oleh berat turus cecair yang bertindak ke atas sesuatu objek lah yang berada dalam suatu cecair. Contohnya, kalau seorang penyelam yang sedang menyelam di dalam air, maka pada kedalaman tertentu, maka dia akan dikenakan tekanan lah. Okey, dia akan dikenakan tekanan cecair, di mana kita boleh tentukan nilai tekanan cecair tadi dengan menggunakan rumus ρHg. Okey, ketumpatan darab dengan kedalaman, kita darab dengan pecutan graviti lah. Okey, itu untuk tekanan cecair yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi hari ini adalah sambungan yang seterusnya mengenai tekanan juga, tapi disebabkan oleh tekanan atmosfera. Okey, apa yang menyebabkan tekanan atmosfera ni dikenakan? Okey, tekanan atmosfera ni bergantung kepada apa? Okey, sebenarnya tekanan atmosfera ni adalah disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi lah. Jadi kita pun berada di permukaan bumi, maka tekanan atmosfera mengenakan tekanan pada kita sebenarnya, cuma kita tak rasa lah. Okey, perbezaan tu tidak ketara, maka kita tak rasa kesan daripada tekanan atmosfera tu lah. Okey, tapi sekiranya contohnya kalau awak pergi ke kawasan pegunungan, awak naik tempat tinggi, contohnya awak pergi ke Great, awak naik kereta, tiba-tiba telinga awak tersumbat. Okey, awak rasa macam bengang gitu. Okey, sebab apa? Di situ bila kita naik tempat tinggi, tekanan atmosfera berkurang lah. Okey, nilai tekanan atmosfera lebih rendah disebabkan oleh lapisan udara yang semakin menipis. Okey, jadi dalam telinga awak ni ada satu bahagian yang mengawal tekanan udara lah. Jadi sebab tu telinga awak akan bengang lah. Jadi cara nak hilangkannya senang je, awak telan je air liur. Jadi awak punya keseimbangan tekanan dalam telinga awak tu akan jadi normal balik lah. Lepas tu dia jadi balik. Okey, jadi kita tengok hari ni tekanan atmosfera ni tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey, semakin berkurang berat lapisan udara ni, semakin rendahlah tekanan. Jadi macam you kata tadi, kalau tempat tinggi udara semakin menipis, okey, jadi berat dia berkurang, maka tekanan dia pun akan berkurang. Okay, kalau kita perhatikan dalam buku teks awak tu, dia ada gambar contoh kepingan kaca yang diangkat menggunakan penyedut getah lah yang besar. Okay, bagaimana dia berfungsi? Dia menggunakan konsep tekanan atmosfera lah. Okay, dalam bilik air awak pun banyak. Okay, dia ada penyangkut yang ada getah tu. Bila awak tekan, dia asalnya dia ada bentuk bulat macam ni kan. Bila awak tekan tu, awak keluarkan udara. Jadi bila awak keluarkan udara dalam penyedut tu, udara berkurang, maka tekanan atmosfera dalam tu lebih rendah lah. Tekanan udara dalam tu lebih rendah, tekanan atmosfera di luar ni lebih tinggi. Dia akan menolak lah supaya dia terus melekat pada permukaan tersebut. Okey, bagaimana kita nak menentukan nilai tekanan atmosfera ni? Ada satu alat yang dinamakan sebagai barometer mercury. Okey, apa itu barometer mercury? Barometer mercury ni sebenarnya satu mangkuk dan juga satu tiub kaca yang panjang lah. Okey, kira-kira panjang dia 1 meter. Okey, kita isikan dengan mercury. Okey, kita isikan dengan mercury dan kita telangkupkan tiub kaca tu, kita dapati mercury dalam tiub kaca tu akan mula turun lah. Okay, sampai pada ketinggian dia H tu sama dengan 760 mm ataupun 76 cm lah. Okay, kenapa dia turun sehingga 76 cm ataupun 760 mm? Okay, para saintis dia kata itu adalah nilai tekanan atmosfera yang dikenakan lah
Okey, jadi bila ketinggian dia 76 cm tu ataupun 760 mm, okey, dia punya mercury tu tak turun lah sebab tekanan atmosfera tadi menyokong berat mercury yang ada dalam salur kaca tersebut lah. Okey, maka tekanan atmosfera kita ukur berdasarkan nilai ketinggian mercury dalam tube kaca tersebut. Okey, kalau dia tunjuk nombor 76 cm, maka tekanan atmosfera kita 76 lah. Okey. 76 mm mercury. Mercury ni simbol dia Hg lah. Kalau belajar kimia, dia punya simbol bagi mercury adalah Hg. Okey, jadi tekanan atmosfera PATM tu sama dengan 760 mm mercury. Okey, bagaimana kita nak tukar unit ni 760 mm mercury, kita nak tukar kepada unit SI iaitu Pascal. Okey, kaedah dia sama dengan tajuk yang kita belajar sebelum ni iaitu tekanan cecair. Oleh kerana mercury ni dia bentuk cecair, maka kita boleh gunalah rumus tekanan cecair tu. Okey, jadi ketinggian dia, H dia kita ambil 760 mm, tapi kena buat apa? Kita tukar kepada meter lah. Okey, kita akan dapat 0.76 meter. Okey, kita darab dengan ketumpatan mercury dan kita darab juga dengan pecutan graviti lah. Okey, nilai pecutan graviti awak adalah 9.81. Awak darab je lah. Okey, ada pengiraan ni, contoh pengiraan dalam buku teks awak ni, bagaimana dia nak menukarkan daripada unit 760 mm mercury kepada unit Pascal, unit SI kita. Okey, ditunjukkan di situ 0.76 darab ketumpatan mercury 1.36 darab 10 kuasa 4. Okey, darab dengan pecutan graviti lah 9.81. Maka kita akan dapat nilai dia 101,396 PA Pascal. Okey, 101,396 Pascal. Okey, nilai tekanan atmosfera ni boleh berubah mengikut perubahan cuaca dan juga altitude lah. Okey, semakin tinggi altitude, ketinggian daripada paras laut tu, semakin rendah tekanan atmosfera. Sebab apa? Lapisan udara semakin menipis lah. Okey. Satu lagi alat yang boleh juga mengukur tekanan atmosfera, tadi barometer mercury. Okey, lepas tu kita ada barometer 14. Okey, barometer 14 dan yang ketiga adalah barometer aneroid. Okey, barometer 14 biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Ini contoh gambar rajah barometer 14. Rasanya dalam makmal ada dekat kita punya papan hitam tu, ada ditampar dekat tepi tu. Dekat dinding tu. Okey, nanti kita buku sekolah kita tengok semula. Okey. Ini bahagian-bahagian yang ada pada barometer 14. Okey. Dia ada skala dia lah, jadi kita baca je ni. Okey, dekat atas tu ditunjukkan skala dia, jadi kita hanya ambil bacaan pada skala yang ditunjukkan lah. Okey. Panjang dia ataupun ketinggian dia lebih kurang 1 meter juga. Okey. Dia lebih kurang sama dengan barometer mercury ringkas tadi lah. Cuma yang ni dia ada skala siap-siap, kita boleh baca terus lah. Okey, yang ketiga tadi nama dia barometer apa? Barometer aneroid. Okey, ni rupa dia, barometer aneroid. Di dalam dia ada kotak separa vacuum lah. Jadi bila alat ni dikenakan dengan tekanan atmosfera, dia akan menekan lah kotak separa vacuum ni, maka dia akan bersambung dengan jarum tu, ada sistem tuas tu, jadi jarum tu akan bergerak. Jadi dia akan tunjukkan lah kat mana kita punya bacaan tekanan atmosfera pada waktu tersebut lah. Okey, kat mana kita guna barometer aneroid ni? Kita guna
di rumah ada, sesuai digunakan di rumah, dalam kapal ataupun pesawat udara lah, untuk mendapatkan bacaan tekanan atmosfera dengan lebih cepat. Okay. Dia lebih sensitif lah berbanding barometer yang lain. Okay. Kita perhatikan yang seterusnya. Perbandingan di antara barometer aneroid dan juga barometer 14. Okey, barometer 14, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri dalam salur kaca tadilah. Okey, saiz dia besar dalam 1 meter tadi dan sukar untuk dibawa ke mana-mana. Okey, mengambil masa yang lebih lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera. Walaupun lebih lambat, lebih lama nak bagi bacaan tu, tapi kejituan dia lebih tinggi lah. Okey, sehingga tambah tolak lebih kurang 0.1 mm Hg. Okey, 0.1 mm mercury. Okey, manakala kalau kita lihat kepada barometer aneroid, okey, nilai tekanan atmosferanya ditentukan oleh isi padu kotak separa vacuum tadilah. Okey, saiznya lebih kecil dan mudah alih. Okey, dia memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Maknanya kalau kita bawa tu dia kecil je, dia tunjuk terus bacaan pada alat tersebut lah. Tapi kejituannya lebih rendah, maksudnya agak jauh lah daripada nilai yang sebenar dia. Lebih kurang dia punya ralat tu tambah tolak 1 mm mercury. Tapi masih kecil lah. Okay, 1 mm. Berbanding barometer 14 dia lebih gitu. Dia punya ketidaktentuan itu 0.1 sahaja. Okay, 0.1 mm mercury. Okey, yang seterusnya kita ada beberapa unit di sini yang digunakan untuk mengukur tekanan lah. Contohnya sini Pascal, iaitu simbol dia PA, milimeter mercury, yang macam kita guna dalam barometer mercury tadi, kita ukur ketinggian dia. Yang seterusnya meter air. Okey, H2O tu air lah. Okey, meter air. Maknanya kita unit tekanan tu diukur dalam unit ketinggian air lah. Okey, yang seterusnya milibar. Okey, seterusnya adalah milibar. Kita tengok satu persatu. Okey, untuk unit Pascal. Okey, unit Pascal ni PA ni adalah unit SI bagi tekanan, digunakan dalam bidang sains lah. Okey, kalau fizik ni kalau dia suruh kira tu biasanya kita nak dalam unit SI lah. Maknanya kalau suruh kira tekanan pastikan dalam unit PA, kecuali dinyatakan sebaliknya lah. Okey, nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum digunakan dalam mana-mana rumus yang menggunakan nilai tekanan tadilah. Okey, contoh di sini dibagi tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu adalah 60,000 Pascal. Okey. Milimeter mercury, milimeter mercury ni ketinggian turus mercury dalam salur kaca tadi. Okey, digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan juga bidang sains lah. Okey, contoh tekanan darah juga diukur dalam unit milimeter mercury. Okey, bacaan tekanan atmosfera, bacaan tekanan darah kita adalah 120/80. Okey, ni bacaan tekanan darah yang normal lah. Okey, dicatatkan oleh doktor, okey, dalam unit yang dinyatakan tadi, milimeter mercury. Okey, unit tekanan yang seterusnya adalah meter air. Okey, digunakan untuk mengukur tekanan air dalam laut, dalam air, dalam empangan. Okey. Contoh sini dia bagi tekanan air dalam empangan bakun adalah 150 meter air. Okey. Awak tulis air tak apa, M air. Okey, 150 meter air. Okey, milibar. Apa itu milibar? Tekanan ini digunakan dalam meteorologi, maknanya dalam bidang kaji cuaca lah. Okey, setara dengan unit hektopascal. Dia sama dengan Pascal, cuma dia ada imbuhan hekto. Hekto nilai dia 100. Okey, nilai dia 100 lah. Okey.
Jadi 1 milibar bersamaan dengan 1 hektopascal. Jadi tekanan atmosfera di kata sini 1013 milibar. Awak darat dengan 100 lah. Bersamaan dengan 1.013 tu darat 10 kuasa 5 Pascal. Okey, milibar ni bersamaan dengan 1 hektopascal. Okey, contoh diberi pengiraan yang melibatkan beberapa jenis unit ni. Okey, kita tengok sini. Bacaan tekanan darah seorang pesakit adalah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm mercury dalam unit Pascal lah. Jadi ketinggian tadi tu nak kita ganti dalam nilai tekanan cecair yang kita belajar sebelum ni lah. Dia punya rumus H rho G. Okey, H tu kedalaman dia ataupun ketinggian turis merkuri kita 160 mm, cuma kita kena tukar kepada meter lah. Jadi dapat 0.16 meter. Okey, graviti kita 9.81, nilai ketumpatan merkuri adalah 1.36 darab 10 kuasa 4. Jadi kita masukkan sahaja dalam rumus ketumpatan cecair yang kita belajar sebelum ni, kita akan dapat 2.13 darab 10 kuasa 4 Pascal. Okey, dia bagi contoh yang kedua. Tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut adalah 3.6 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter air? Okey, dia bagi dalam unit Pascal, kita nak tukar kepada meter air. Jadi kita nak cari nilai H lah. Okey, nilai P tu dia bagi dah tadi, kita masukkan saja. Okey, H kita nak cari. Rho dia bagi ketumpatan tadi, ketumpatan air 1000 darab 10 kuasa 3, 1.00 darab 10 kuasa 3. Okey, graviti 9.81 lah. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang diberi itu, maka kita akan dapatlah ketinggian air tersebut, iaitu 36.7. Okey, 36.7 meter. Maka tekanan maksimum dalam unit ketinggian air adalah 36.7 meter air. H2O tu air lah. Okey. Kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, ini adalah tambahan lah berbanding tahun lepas. Ini adalah maklumat tambahan. Okey, apakah kesannya? Okey, apakah kesan tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi? Maknanya katakan kita pergi ke Gunung Everest. Okey, what happen? Okay, yang pertama, semakin tinggi kita naik ni, okey, udara akan menjadi semakin tipis, menyebabkan tekanan dia semakin rendah lah. Okey, bila udara semakin tipis, berat udara berkurang, maka tekanan yang dikenakan pun berkurang lah. Maka peratus oksigen dalam udara juga berkurang. Jadi apa kesan dia kepada manusia? Yang pertama, bila oksigen berkurang, kadar pernafasan meningkat. Awak akan bernafas dengan lebih laju. Okey, untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Penyerapan oksigen dalam paru-paru akan berkurang. Sebab tu kalau awak tengok orang yang mendaki ni, bila sampai tempat tinggi, dia akan terpaksa menggunakan tangki oksigen lah sebagai tambahan. Okey, yang kedua, kadar metabolisme badan awak akan meningkat. Awak akan hilang selera makan. Awak akan mengalami dehidrasi. Okey, kurang air dalam badan ni, dan fikiran kadang-kadang menjadi tidak jelas lah sebab oksigen kurang dalam badan awak. Awak tak boleh berfikir dengan waras. Okey, jadi awak jadi macam keliru. Okey, yang seterusnya, okey, apakah penyesuaian dan tindakan yang boleh diambil lah? Contohnya bagi pendaki gunung, dia tahu dia nak pergi ke Gunung Everest ni, katakan
Okey, sebelum dia pergi ke sesuatu ekspedisi tu, dia mesti membuat persediaan dululah. Okey, yang pertama dia perlu membuat persediaan dari segi latihan fizikal sebelum mendaki. Sebelum dia naik gunung yang tinggi tu, dia kena naik gunung yang rendah dulu dah. Maknanya dia punya pendakian tu bertambah daripada sedikit lah. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian, altitude tadi, mengukur tekanan darah dan juga suhu badan. Okey, dia perlu mendaki dengan perlahan supaya badan ni tidak merasa perbezaan tekanan yang secara mendadak lah. Supaya badan ni dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan yang berlaku. Okey, minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Okey, walaupun awak dok rasa tak dahaga tapi tetap kena minum supaya mengelakkan badan kehilangan air lah. Okey, yang seterusnya dalam kapal terbang. Kita tahu kapal terbang ni dia terbang pada ketinggian yang tinggi lah, pada altitude yang tinggi. Maka apa yang perlu dibuat? Okey, dalam kapal terbang tu sendiri, dalam dia punya dalam kapal terbang lah, okey, kita perlu meninggikan dia punya tekanan lah supaya hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Maknanya sebelum dia terbang ke atas udara tu, okey, kita tinggikan nilai tekanan dia supaya badan kita tidak merasa tekanan yang perbezaan tekanan yang ketara lah. Okey, mengitas semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi lah. Okey, sebab semua berkurun dalam satu ruang yang maknanya tiada udara luar boleh masuk, maknanya udara dalam tu jadi diguna semula. Okey, mengingatkan penumpang untuk meminum air yang secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi, terutamanya penerbangan jarak jauh lah, yang ambil masa 20 jam, 18 jam dan sebagainya tu. Okey, perlu minum air. Okey, apakah kesan dia kepada kedalaman lampau di bawah permukaan laut? Okey. Okey. Kalau tadi kita bergerak ke altitude yang tinggi, sekarang ni kita turun ke bawah lah. Maknanya contohnya kita menyelam ke dasar laut. Apa yang berlaku? Semakin bertambah kedalaman air, awak masuk ke dalam air tu, semakin bertambah tekanan air yang dikenakan lah. Okey. Penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Okey, nilai perkadaran ni lah. 10 meter air bersamaan dengan tekanan 1 atmosfera. Okey, berapa nilai tekanan 1 atmosfera tadi? Okey, nilai tekanan atmosfera tadi 1 darab 10 kuasa 5 lebih kurang. Okey, PA. Tekanan yang dialami bila awak berenang, awak menyelam dasar laut ni, awak mengalami dua tekanan lah. Satu tekanan cecair, satu lagi di atas permukaan air tu kita ada atmosfera, maka kita ada dikenakan juga tekanan atmosfera lah. Jadi dua tekanan yang awak rasakan lah. Okey, kesan ke atas manusia pada kedalaman yang lampau ni. Yang pertama, kesan dia, tisu badan akan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Okey, gas nitrogen ni akan larut dalam darah, maka fikiran kita jadi tak jelas. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu dan salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepatlah. Okey, bila menghasilkan gelembung-gelembung nitrogen ni, jadi salur darah boleh tersumbat dan sebagainya lah. Okey, jadi bagaimana apa yang perlu dibuat supaya berlaku penyesuaian yang ni lah pada badan kita ni bila kita nak menyelam tempat tinggi? Yang pertama, kita mesti membuat latihan fizikal lah untuk menyesuaikan badan kita kepada persekitaran tekanan tinggi lah sebelum menyelam. Yang kedua, kita kena pakai baju suit menyelam tu untuk melambatkan kehilangan haba daripada badan. Yang seterusnya, kita naik semula dengan perlahan lah ke permukaan laut. Okey, kita tak boleh berenang tu selaju je naik ke atas tu supaya
perubahan tekanan tu tidak terlalu ketara lah. Okay. Supaya gelembung nitrogen ni tidak terbentuk dalam tisu dan juga saluran darah lah. Okey, kalau kapal selam kita tahu dia akan menyelam ke dasar laut, maka badan kapal selam ni dibuat daripada logam yang sangat kuat lah. Contohnya keluli dan juga titanium. Okey, bentuk kerata retas kapal selam adalah membulat. Okey, bentuk dia bulat. Supaya dia menahan tekanan air yang tinggi. Okey, tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Macam kita berada di permukaan aras laut ni, okey, kita tak rasa pun tekanan atmosfera tu lah. Tapi bila kita berada dalam laut, tekanan yang dikenakan pada badan kita sangat tinggi lah. Okey. Jadi untuk mengelakkan badan kita merasai perbezaan tekanan yang sangat tinggi ni, maka dalam kapal selam tu akan diberikan tekanan yang hampir sama dengan tekanan di atas laut supaya badan kita rasa lebih selesa lah. Okey, yang seterusnya tangki oksigen dan alat untuk menjana oksigen disediakanlah dalam kapal selam. Sebab awak nak bernafas dalam kapal selam tu, dia menyelam lama lah di dasar laut. Okay. Jadi kita perlukan tangki oksigen. Okey, habis setakat tu untuk tajuk kita hari ni, iaitu tekanan atmosfera. Okey, untuk latihan cikgu akan atur lepas ni lah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.